لا موجود إلا الله لا إله إلا الله. Jadi kita jadi orang berdagang kah? Tak, jangan jadi macam tu. Yang kedua, kalau orang awam banyak macam tu. Ya, orang awam banyak yang beribadah, banyak yang menyembah Allah kerana nakkan sesuatu, nakkan pahala. Maka ia beribadah bagaimana orang berdagang, berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Dengan Allah kita tak boleh jual beli. Kita yang kena jual diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita yang kena jual diri kita. Bila kita jual diri kita, kita dah serah dah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat apa pada kita, tak ada masalah dah. Pasal jual diri dah. Jual keadaan kita tak minta tu. Orang yang beribadah kerana berdagang, macam mana orang berdagang tak boleh. Pasal dia jual diri dia ke Allah, dia minta ganjaran. Ibadah yang pertama tadi tu tak dikira. Tapi Tuhan tu Maha Pemurah, dia bagi juga. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiap-tiap zarrah tu Tuhan bagi. Tuhan akan kira, Tuhan akan nilai. Tiap-tiap buruk sebesar zarrah tu Tuhan akan bagi, Tuhan akan nilai. Amin. Jadi ibadah yang kedua yang kita dah bagi tahu tadi, ibadah yang kedua, ibadah seperti mana seorang budak. Kita cerita dah tadi. Ibadah seperti mana seorang budak, dia mengharap dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takutkan azab Allah, kerana takutkan neraka Allah. Budak tu dah ibadah macam kita tu, saya cerita tadi dah lah. Dia buat baik pada mak pak dah pasal dia takut kena tibai, kena denda. Maka dia tak buatlah apa yang mak pak dia larang. Dan kerana nak kasih kepada mak pak dia tu, dia buatlah apa yang mak pak dia suruh. Tu ibadah budak-budak. Sementara ibadah ahli syukur tadi tu, ibadah kerana dia bersyukur kepada Tuhannya, ini ibadah seperti mana orang-orang merdeka. Kita cerita dah tadi. Dan yang terakhir sekali, Abu Ya kata, manakala ibadah kaum yang keempat, inilah yang terlebih baik. Apa dia? Orang yang beribadah kepada Allah hanya kerana Allah. Inilah ibadah orang-orang Allah, ahlillah. Dia buat sesuatu tu atas muka bumi ni, semuanya bagi Allah, untuk Allah, demi Allah, tak ada lain dah. Semua dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi lillah ni, pasal Allah Subhanahu Wa Taala dah kita dah sebut dah dalam sembahyang kita. Tak sembahyang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidup ke matiku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lillah ni ada tiga keadaan, kata Buya, yang saya ada catat ketika saya duduk syarahan dia dahulu, syarahan Fathul Ghaib ni. Lillah ni ada tiga keadaan. Lillah yang pertama adalah lillah kerana Allah. Lillah yang pertama ni kerana lam tersebut, lam yang bererti sebab. Lillah yang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal lillah ni kerana Allah. Jadi lillah ni pun ada tiga wajah, ada tiga keadaan. Bila kita sebut lillahi rabbil alamin, kita ni duduk di lillah yang mana? Lillah yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke? Kerana lillah yang kerana Allah ni, lam yang pertama tu, lam yang bererti sebab tu, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia suruh sedekah, maka dia sedekah. Ni contoh dah. Dia sedekah, dia ikut perintah Allah tak? Dia ikutlah pasal kerana Allah Taala yang suruh. Namun dia sedekah tu, bila mana manusia yang dia sedekah tu tak hargai dia, atau tak dapat perhatian dan penghargaan daripada manusia, dia tinggalkan amalan tersebut, maka ini bukanlah lillah yang sebenar. Dia masih duduk lagi, masih lagi kerana Allah tu. Hak tu ikhlas dah tu sebenarnya, kata Abu Ya. Pasal ikhlas ni, kata Abu Ya, dia ibaratkan satu air, secawan air yang jernih. Cawan tu cawan jernih dah, kemudian air tu air jernih pula. Dan dalam cawan dan air yang jernih tersebut tak terkandung apa-apa keladak-keladak dan apa-apa unsur yang berwarna yang lain yang menyebabkan air tersebut kotor. Kalau air lah yang jernih, cawan yang jernih, kita tak di depan ni bersama dengan air jernih, satu perkara yang Abu Ya bagi ibarat, kalau lah jatuh tik cicak dalam tu, tik cicak tu najis, maka air tersebut kalau boleh tak payah minum dah. Pasal apa? Pasal dia bawa kepada mudarat dah. Pasal tik najis jatuh dalam tu, atau apa-apa barang yang tak elok jatuh dalam tu, atau keladak apa-apa yang menyebabkan air tersebut berubah warna terus. Itulah tahapan ikhlas kita, nak bagi tahu. Ikhlas kita macam tu, kena sejernih
dan sehening ayat jernih dan cawan yang jernih tersebut. Hanya kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi yang kita cerita lillahi rabbil alamin ni, yang kita cerita ikutilah jalan itu dengan ikhlas. Yang Syekh Muhyiddin kata dalam kitab Fathul Ghaib ni, ikhlas tu saya kata dah tadi tu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tu ada 4 keadaan. Satu kaum yang macam mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibaratkan kaum yang ibadah tu mengharap pahala, mereka itu kaum pedagang. Depa tu ibadah macam orang berdagang, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tu macam mana budak-budak kerana beribadah kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab, takut kepada neraka dah. Maka ibadah tu ibadah budak-budak. Itu kata Abuya. Yang ketiga, beribadah tu kaum yang ketiga tu kerana dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah orang-orang yang merdeka, seperti mana hamba yang merdeka. Yang keempat, ibadah kerana Allah, untuk Allah. Ini orang-orang yang ini ibadah orang-orang ahlillah, yakni orang-orang Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka dalam ibadah ahlillah ni dibagi 3 pula. Dia bagi 3 pula. Lillah tu ada lam yang pertama tu, lam yang bererti sebab. Maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Taala perintah. Maka dia bersedekahlah macam mana Allah Taala perintah suruh sedekah. Bila dia sedekah, dia mengharapkan perhatian dan penghargaan manusia, yakni makhluk. Masih lagi nak makhluk lihat dah, masih lagi nak makhluk pandang dah. Tu ikhlas dah tu, tapi masih ada sikit lagi debu dah yang halus. Abuya kata dalam satu ayat yang jernih tadi tu, cawan yang jernih tadi tu, hanya satu debu yang halus. Debu yang halus besar mana? Kecil saja. Hanya ada satu debu yang halus jatuh dalam ayat tersebut. Itulah ibadat lillah yang pertama tadi tu. Ibarat lillah yang pertama tadi. Lillah yang pertama tadi tu, lam yang disebabkan ibadah yang bersebab kerana nak menolong, kerana nak perhatian dan perhargaan manusia. Ya? Sementara lillah yang kedua pula, lillah yang kedua adalah lam yang bertujuan. Maka lillah yang kedua itu dia ibadah tu untuk Allah. Tadi yang kedua, yang pertama tadi dia ibadah kerana Allah. Yang ni dia ibadah untuk Allah. Yang kedua, ibadah dia tu untuk Allah. Tujuan dia tu untuk Allah. Kerana apa? Kerana lahirnya dari rasa syukur ia, rasa terima kasihnya, rasa heningnya ia, rasa mahabbahnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buat ibadah tu untukmu ya Allah, bukan untuk orang lain dah. Untukmu lah ya Allah. Rasa syukur dia disebabkan nikmat yang Tuhan kurniakan kepada dia. Dia buat ibadah tu untuk Allah. Tu lillah yang kedua, lillah yang bertujuan untuk Allah. Hak tadi kerana Allah, yang ni untuk Allah. Dan lillah yang ketiga itu adalah lillah hak milik, yakni kepunyaan Allah. Tadi kerana Allah, untuk Allah, dan semuanya ini yang ketiga adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah orang yang ketiga, lillah orang yang ketiga ni, kata Abuya, terhindarnya hati daripada segala tujuan selain daripada Allah, dan telah terlepaslah dia dari kepentingan peribadi. Dia tak ada dah kepentingan dia. Hak ni adalah kepunyaan Allah. Hati aku pun kepunyaan Allah. Diri aku seluruh yang ada pun hanya hak kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah aku untuk Allah. Dan Allah Ta'ala lah yang gerakkan aku beribadah kepadanya, untuknya memuji dirinya. Itu cerita dah. Bukanlah untuk diri aku semata-mata. Diri aku dah tak ada dah. Aku dah tak mengambil manfaat apa-apa dengan ibadah yang aku buat, walau Tuhan janjikan segunung syurga sekalipun. Tak ada dah. Aku buat ni untuk Allah. Walaupun Tuhan tak mau terima ibadah aku, dan Tuhan nak lempar aku dalam neraka, aku buat ini untuk Allah. Tak ada untuk lain dah. Aku terima sahaja apa sahaja ketentuan Allah. Inilah lillah yang membawa makna kepunyaan Allah. Semuanya ini kepunyaan Allah Ta'ala. Ibadahnya tu pun kepunyaan Allah. Tak ada untuk dia. Tak ada dia punya. Dia tak macam mula-mula tadi. Ibadah dia tu dia dapat ganjaran. Dia dapat hasil daripada ibadah dia tu. Hak ni hasil pun tak ada. Dia muflis. Adalah kitab hikam dia sebut. Orang yang ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, yang dia telah menyandarkan lillah ya Rabbil Alamin, untuk Allah tu, kerana Allah, dan semua ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan pentadbir sekalian alam. Sudah tak ada lah diriku yang aku nak bawa pahala ataupun bekalan amal pada hari akhirat. Aku jadi seorang yang muflis di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Kerana yang aku ada hanya Allah. Bukan aku ada pahala, bukan aku ada siapa-siapa. Yang aku ada hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang tolong akan aku. Ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Syekh kata lagu tu nah. Kita kena ikut ikhlas sungguh-sungguh nah. Ikut makna ikut dengan Nabi, dengan Allah Taala ni kita nak taat. Kita tak mau tanya banyak dah. Dengan Rasulullah kita nak ikut saja. Kita tak mau tanya ada persoalan dah. Dengan guru kita nak buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang sahaja. Kita tak mau tanya banyak dah. Jadi bila kita ikut dengan ikhlas, dengan lillahi rabbil alamin sungguh-sungguh, dengan bersih jernih sungguh, hati kita tu turuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang di sini ikutlah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh tu, jalan yang bawa makna syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah akidah yang ada kesepakatan dengan syarak Nabi. Ikutlah syariat yakni fiqh yang ada kesepakatan dengan syarak Nabi. Ikutlah akhlak dan tasawuf yang ada kesepakatan dengan syarak Nabi. Syariat tu pun syariat, tarikat pun syariat, hakikat Ahmadiyah pun syariat. Semuanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Muhyiddin suruh kita ikut dengan barang yang ada kesepakatan dengan syarak Nabi. Tu yang dia kata, ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah mengubah jalan itu. Jangan mengubah dah. Kita jadi orang yang ketiga, generasi yang ketiga dalam Islam ni. Kita ni orang yang ketiga dah. Orang yang pandang pada mereka, yang pandang kat sahabat, yang pandang ke Nabi. Kita ni orang yang ketiga dah. Orang yang tak layak langsung nak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, pasal tak kenal perjalanan nak menuju Allah Subhanahu wa taala tu macam mana. Sedangkan kita sudah dapat dah jalan segera dekat selamat yang ada kesepakatan dengan syarak Nabi. Tak gaduh kita fikir dah. Macam mana makanan pada malam ni kita makan saja. Tak gaduh fikir buat dengan apa, beras apa, berapa ramuan buat, apa nak kena ada, cabai berapa banyak, rempah berapa banyak. Tak gaduh fikir dah. Kita hanya dihidangkan di hadapan kita, makan dan nikmatilah rasa hidangan tersebut. Diri kita ni murid teratur lah. Kita ni murid teratur, jangan fikir banyak dah. Jangan duk sibuk nak tahu berapa banyak beras nak kena berapa banyak nak kena buat ni. Ayam berapa banyak, berapa gula nak kena buh. Tak ada fikir dah. Kita hanya diberikan hidangan dan jamuan, makanlah hidangan dan jamuan tersebut. Itulah hidangan dan jamuan daripada Syekh kita ni, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Kita ikut dah. Dan itu merupakan sebaik-baik hidangan kerana dihidang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turuti jalan dia. Makna ikutilah apa yang dia suruh buat tu. Makanlah, dia suruh makan. Dia kata jangan makan. Bila hari ni kita nak makan, pasal hari ni kita raikan majlis Syekh Muhyiddin. Ni malam ni majlis Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Kamu semua ni Syekh Muhyiddin. Kita pun Muhyiddin. Majlis ni majlis Muhyiddin. Makna Muhyiddin itu orang yang hidupkan agama. Kalau kamu tak nampak kamu tu Muhyiddin, kamu takkan mampu menghidupkan agama pada diri kamu. Muhyiddin tu adalah orang yang menghidupkan agama. Sekurang-kurangnya dia jadi Muhyiddin pada diri dia. Dia menghidupkan agama pada diri dia. Bila terlampau kuat mata hati dia memandang hidup agamanya dengan gurunya, maka dia pergi mana-mana pun semuanya bersama-sama dengannya tu hidup agama. Hidup agamanya. Macam yang saya cerita dah pada kisah yang lepas, pada minggu lepas, Syekh Muhyiddin tu dalam tawajuh dah. Di bilik dah, di satu sudut dalam ribat dia tu. Dalam bilik dia tu, dia tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan musyahadah akan Allah. Lalu perjalanlah ruh dia. Tuhan perjalankan ruh dia di lorong-lorong di negeri Baghdad tersebut. Dia jumpa dengan seorang orang tua, dhaif, kurih, tak larat, sakit. Kemudian dia nak pergi tolong orang tua tu. Dia angkat orang tua tersebut. Bila dia angkat, orang tua tu orang tua tu makin lama makin besar, makin lama makin sihat, makin lama makin segak. Dan dia pun merasa takut Syekh Muhyiddin. Siapa kamu? Kata orang tua tu, ana ad-din, akulah agama. Agama yang dulunya nenek moyang kamu tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa akanku. Tu Allah Taala terjali kepada dia noh. Hak tu Allah Taala buat ibarat kepada dia. Agama tu selepas wafatnya Rasul dan wafatnya Khulafa' ar-Rasyidin sahabat, bila zaman Abbasiyah tu banyak fahaman Mu'tazilah, banyak fahaman sesat dalam bab akidah tu timbul dan lahir. Jadi Muhyiddin itulah orang yang menghidupkan agama pada zaman tersebut. Bila angkatnya orang tua tersebut tu, orang tua tu kata akulah ad-din, dan disebabkan kamulah aku hidup balik kembali pada zaman kini. Maka itulah kamu digelarkan al-muhid ad-din. Yakni orang yang menghidupkan agama. Dan pernah diberikan gelaran kepada Syekh Muhyiddin ini the never setting sun, yakni matahari yang tidak pernah terbenam. Pasal apa? Matahari ni terbenam juga kan, tapi Syekh Muhyiddin tu matahari yang tidak pernah terbenam. Pasal apa? Pasal cahayanya itu
menyinari jalan dan kalbu anak-anak muridnya, menyuluh jalan mereka hingga mereka dapat memandang musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan terang. Tak ada dah syak dan zan. Itulah bimbingan dan tarbiyah dari Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Pasal bimbingannya itu berserta dengan hikmah. Patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah dan Rasulnya. Kita kena taat pasal perintah Allah, ati' Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah sekali-kali menderhaka. Jangan kita lawan mereka. Jangan kita ingkar. Kalau kita ingkar, nama kafir. Jadi kita kena taat. Bila taat, nama mukmin, orang Muslim. Taat kepada Allah dan Rasul. Bertauhidlah kepada Allah dan jangan menyekutuinya. Saya Tuhan kata yang saya baca dah minggu lepas, faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik. Tuhan kata, barang sesiapa yang berharap bersungguh-sungguh nak bertemu dengan Tuhannya, sama ada pertemuan itu di dunia maupun di akhirat, falyamal 'amalan salihan, hendaklah dia beramal dengan semua amal salih, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah dia mensyirikkan, menyekutukan Allah, dan Rabbnya itu maha besar. Jadi cerita yang suruh patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ni, pasal kita kena patuh dengan janji Allah Subhanahu wa taala setelah kita berjanji dengan dia. Pasal ada kisah berlaku di zaman Sayyidina Ibrahim Adham. Satu kisah berlaku ketika mana Sayyidina Ibrahim Adham masuk ke dalam hutan. Lalu dia lorong yang sunyi dan dia berjumpa dengan satu lorong yang sangat luas dan besar. Lalu dia melihat ada 70 orang lelaki bergelimpangan rebah di depan dia. Lalu dia pergilah tengok pasal apa. Rebah hal keadaan lelaki-lelaki itu semua rebah, keadaan berlumuran darah. Maka dia pergi, ada seorang lelaki saja yang hidup, 69-nya semua mati dah. Dia jumpa dengan seorang lelaki itu. Kata lelaki itu, kami ni orang sufi, kami ni orang-orang yang berselimut. Mana orang-orang yang berselimut tu, orang-orang yang memakai cadar di kepalanya, macam yang kita suluk tu. Itu orang selimut, katanya. Jadi tanya Syekh Ibrahim Adham, wahai lelaki, kenapa kamu semua mati ni? Kenapa kamu semua berlumuran darah dalam keadaan tempat yang sunyi ni? Apa yang telah berlaku? Lelaki tersebut, sufi tersebut kata, betapa payahnya jalan nujumu ya Allah. Terkejut Syekh Ibrahim Adham. Lelaki tu dia tanya apa yang telah berlaku. Namun lelaki tu jawab, betapa payahnya jalan nujumu ya Allah. Wahai lelaki sufi tu kata kat Syekh Ibrahim Adham, sediakanlah bekalan yang cukup. Larilah kamu daripada terik panasnya matahari. Berlindunglah kamu di bawah payungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu berjanji yang bukan-bukan dengan Tuhanmu. Kerana kami semua yang berlaku kat kami pada hari ini adalah kerana kami tidak tepati janji kami. Kata Syekh Ibrahim Adham, apa yang telah berlaku kat kamu semua ni? Ceritakan kepada aku. Syekh Ibrahim Adham tanya macam tu. Kemudian lelaki sufi itu kata, ketahuilah bahawasanya kami ini 70 orang ahli sufi sudah bersumpah, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kami akan diam dan takkan bercakap dengan sesiapa pun, melainkan hanya nak bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah kami bersumpah tidak akan takut dengan apa-apa pun selain Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha menguji di atas sumpah kami, di atas janji kami kepadanya. Nak kata suruh patuh Allah Ta'ala ni. Pasal kita ni kena patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebabkan dia janji macam tu, dia kena patuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata lelaki tersebut sambungannya, maka apabila kami sudah bersumpah, berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suatu hari 70 orang kami ini bermusafir pergi ke Mekah Al-Mukarramah kerana nak mengerjakan ibadah umrah. Namun pada ketika kami sudah sampai di hadapan Baitullah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi Khidir alaihi salam kepada kami. Lalu kami berpeluk-pelukkan dengan Nabi Khidir alaihi salam, mengucup tangannya dan kami memohon doa daripadanya, dan kami berasa sangat seronok pada hari tersebut disebabkan kami bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, dan sudah terhasillah sekalian hajat kami atas berkat bertemu dengannya. Apabila dalam hati-hati kami semua berasa sudah lega kerana hasilnya hajat kami, tak kala itu 70 orang daripada kami semuanya terdengar satu suara yang mengatakan, kamu semua pembohong. Kata satu suara yang kamu tak dengar, yang orang lain tak dengar, yang hanya didengari oleh 70 orang sufi itu sahaja.
Kamu semua pembohong. Katanya kamu tak mau bercakap kepada siapa-siapa selain aku. Maka pada hari ini kamu telah mungkir dan pecah janjimu. Hari ini aku akan hukum kamu. Matilah kamu hal keadaan ma'rifah denganku. Mati dalam keadaan ma'rifah walaupun pecah janji. Makna di sini Allah Subhanahu wa taala kata, kamu terpesona dengan makhluk, tak terpesona dengan aku. Kamu terlekat perjalanan kamu dengan makhluk, dengan Khidir alaihi salam. Kamu tak tembus terus kepada aku. Sedangkan akulah dambaan orang-orang yang bercinta. Aku ni dambaan orang-orang yang menuju jalanku. Aku ni dambaan orang-orang yang salikin. Tapi kamu terpesona dengan makhlukku, hanya sebesar zarrah sahaja daripada terpesona denganku. Aku hukum kamu. Dia bercakap dengan Khidir, 70 orang tu. Disebabkan dia terpesona dengan makhluk saja. Allah Ta'ala hukum dah. Pasal janji dia mula-mula tak mau bercakap dengan siapa-siapa, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia janji dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak taat. Dia tak patuh janji dia. Dia mungkin janji dia atas sebab Tuhan nak uji dia sikit Maka dia terlekat, taraddud di tengah perjalanan. 70 orang sufi tu di tengah-tengah perjalanan ia menuju Allah Subhanahu wa taala, makna perjalanan ma'rifah, makna perjalanan kerohanian. Dia terlekat di satu saja. Bila sampai di Khidir, kena tembus. Jangan peduli kat Khidir tersebut. Walaupun Khidir itu menjadi wasilah, wasitah, perhubungan di antara perantaraan di antara orang-orang yang nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Khidir tu guru alam ghaib. Khidir tu guru kerohanian bagi orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang sudah perhilangkan diri dia, bagi orang-orang yang sudah nampak Allah musyahadah akan hak Allah Subhanahu wa taala, dia tak nampak dah mendaling. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam datang depan dia, dia tak peduli dah, kerana dia pun Muhammad. Pasal diri dia sudah hilang. Kerana yang menyembah Allah, yang menghadap Allah Subhanahu wa taala siapa? Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri dia pun dah tak ada. Dia duduk bersama dengan Muhammad. Dia pun Muhammad. Bukan dia jadi nabi baru. Bukan. Tak ada nabi baru selepas Muhammad. Makna sudah karam diri dia. Sudah tak ada diri dia. Keberadaan diri dia tu sudah hilang setelah ia duduk dengan Muhammad Rasulullah. Jadi nak cari Muhammad lain apa? Muhammad lain tak ada ni banyak depan nama Muhammad. Muhammad Aizat lah, Muhammad Aidil Syakirin. Semua ada Muhammad. Pasal apa orang Melayu ni suka pun nama Muhammad depan nama-nama mereka tu? Pasal nak bagi tahu diri-diri ni diri-diri Muhammad. Inna fatahna laka fathan mubina. Seperti mana yang sudah bagi tahu oleh Al-Fadhil Ustaz Mahdi Akif. Diri-diri kita semua ni Muhammad. Pasal kalau kita baca Kashful Ghaib, semua terbit daripada Muhammad. Lepas tu kita nak cari Muhammad yang lain. Cari Muhammad lain tu makna kata duk sibuk, duk gulul. Duk sibuk lagi, duk tenggelam dalam Muhammad yang lain tu. Kita tenggelam lah dengan Muhammad Rasulullah. Yang Muhammad tu pintu pertama nak masuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan lalu satu persatu hingga dia duduk dengan Allah dah. Begitulah yang berlaku kepada Siti Rabi'atul Adawiyah. Yang mana Siti Rabi'atul Adawiyah ketika ia pun tawajuh dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala 12 tahun dalam dia punya bilik khalwat dah. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang kat dia. Wahai Rabi'atul Adawiyah, kenalkah kamu aku ini siapa? Kata Rabi'atul Adawiyah, aku kenal kamu Muhammad Rasulullah. Kemudian kamu cinta dan kasih dah kepada aku. Kata Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku minta maaflah kepadamu kerana hati dan dada aku sudah penuh dengan cinta Allah. Pasal apa dia kata kat Rasulullah macam tu? Pasal apa? Adakah dia tolak Rasulullah? Adakah dia tolak jalan Muhammad Rasulullah? Sedangkan pintu nak pergi kepada Allah Subhanahu wa taala tu kena kasih kepada Rasulullah. Cerita Rabi'atul Adawiyah tu, adakah dia tolak Rasulullah? Dia tak tolak Rasulullah nah. Dia nak bagi tahu diri dia pun tak ada, Muhammad tu pun tak ada. Kerana yang ada semua ni Muhammad belaka. Aku pun Muhammad. Jadi semua ni Muhammad belaka. Muhammad yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua satu belaka. Mari daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tolak Muhammad ni. Pasal tu syahadah ada 3 keadaan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama bagi orang awam, Muhammad yang ada di Madinah tu. Tu syahadah orang yang awam.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zalika Muhammad. Dia kata tu Muhammad, Muhammad yang duduk di Madinah. Syahadah orang yang sadikin, hadza Muhammad, huwa Muhammad ni, Muhammad duduk depan aku. Tu syahadah orang sadikin. Manakala syahadah orang yang ahlillah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akulah Muhammad. Bukan dia tu Rasulullah, bukan. Diri dia pun sudah hilang. Yang ada hanya Muhammad yang menyembah Allah. Mana ada diri kita? Tak ada diri kita. Ada diri kita? Tak ada. Yang dibukakan futuh kepadanya tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibukakan futuhat tu, pembukaan-pembukaan yang nyata tu hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dibuka kepada mereka yang ikut Rasul. Mereka yang ikut Rasul tu Tuhan mentionkan nama mereka, tak Tuhan mention nama Muhammad saja. Ni cerita keras sikitlah. Tapi ni lah nak kena duduk sungguh-sungguh. Kena tahqiq sungguh-sungguh. Kena jadi ahli bilik. Tidak boleh bersukongkol ataupun mengambil peduli dengan orang yang di luar bilik. Tak boleh. Ni bilik kita. Bilik Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Allah itu maha suci dan tidak sekali-kali mempunyai sifat-sifat yang celah dan kekurangan. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Ya, kita berhenti dekat tu dulu. Pasal kita dah lebih dari setengah jam. Kita masuk pula Kashful Ghaib, ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sambung pada perbicaraan yang lepas. Kemudian ia pun berdiri di dalam qindil itu seperti berdiri di dalam solat. Katalah hal lepas kita baca tentang kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia siapa? Nur Muhammad, yakni Muhammad Rasulullah, pun berdiri disebabkan Allah Subhanahu wa taala perintah dia masuk di dalam qindil, yakni dalam satu pelita. Qindil, pelita. Dirilah si Muhammad itu di dalam solat sehingga segala roh anbiya. Berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tu, nur tu ibaratnya dia berdiri dalam keadaan qiyam, sehingga segala roh anbiya dan lain-lain mengelilingi, dan lain-lain yakni roh para selain daripada orang-orang anbiya dan sekeliling daripada mursalin mengelilingi di sekeliling qindir Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tawaf. Dia tawaf dikeliling nur, dikeliling qindil, dikeliling pelita yang adanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun yakni roh-roh tu bertasbih dan bertahlil. Roh-roh tu bertasbih dan bertahlil, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala hal keadaan 100,000 tahun. 100,000 tahun di alam lahud, di alam roh dahulu, di asal usul kejadian, ya. Saya kita cerita dah alam lahud, alam jabarut, alam malakut, alam mulki, alam nasut, alam arzah, alam akhirat. Ini ceritanya cerita alam lahud, alam kejadian. Roh semua duduk di alam lahud dahulu. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh setiap roh itu supaya melihat kepadanya, yakni kepada Nur Muhammad, sehinggalah mereka pun melihat ke arahnya Muhammad, Nur Muhammad tersebut. Setengah mereka roh itu ada yang melihat ke arah kepalanya Muhammad, maka jadilah ia khalifah dan sultan antara segala makhluk. Ini kita baca terus. Dan ada setengahnya melihat dahinya Nur Muhammad, maka jadilah ia amir, yakni ketua yang adil. Dan ada setengah melihat kedua-dua matanya Nur Muhammad, maka jadilah ia hafiz bagi kalam Allah. Jadi hafiz Quran, orang yang pelihara Al-Quran. Dan ada setengahnya melihat kedua-dua keningnya, maka jadilah ia tukang lukis. Dan ada setengahnya melihat kedua-dua telinganya, maka jadilah ia orang yang menuntut, mendengar dan menerima. Dan ada setengah melihat kedua-dua pipinya, maka jadilah ia orang yang berbuat baik dan berakal. Dan ada setengah melihat dua bibir mulutnya, maka jadilah ia pembesar raja-raja. Dan ada setengah melihat hidungnya, maka jadilah ia hakim, tabib dan penjual bau-bauan. Dan ada setengah melihat mulutnya, maka jadilah orang yang puasa. Dan ada setengah melihat giginya, maka jadilah elok mukanya dari kalangan lelaki dan perempuan. Dan ada setengah lihat lidahnya, maka jadilah ia rasul, yakni utusan antara segala raja, antara segala makhluk. Dan ada setengah yang melihat halkumnya Nur Muhammad, maka jadilah ia juru nasihat, penasihat dan tukang bang, yakni orang azan, muazzin.
Dan ada setengahnya melihat janggutnya Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang berperang sabilillah. Dan ada setengahnya melihat tengkuknya Nur Muhammad, maka jadilah ia saudagar, orang-orang berniaga. Dan ada setengah yang melihat kedua-dua lengannya Nur Muhammad, maka jadilah ia pandai berkuda dan bermain pedang. Dan ada setengah melihat lengan kanannya Nur Muhammad, maka jadilah ia tukang bekam. Dan ada setengah yang melihat lengan kirinya Nur Muhammad, maka jadilah ia orang jahil. Dan ada setengah melihat tapak tangan kanannya Nur Muhammad, maka jadilah ia penjual emas dan perak serta tukang sukat. Dan ada setengah melihat tapak tangan kirinya Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang pandai menyukat. Dan ada setengah melihat kedua-dua tangannya Nur Muhammad, maka jadilah ia pemurah dan memperoleh kepujian. Dan ada setengah melihat belakang tangan kirinya Nur Muhammad, maka jadilah ia bakhil. Dan ada setengah melihat belakang tangan kanannya, maka jadilah ia tukang masak. Dan ada setengah melihat ruas anak jari kirinya Nur Muhammad, maka jadilah ia juru tulis. Dan ada setengah melihat ruas anak jari kanannya Nur Muhammad, maka jadilah ia tukang jahit. Dan ada setengah anak jari kirinya, yakni melihat anak jari kirinya, maka jadilah ia tukang besi. Dan ada setengah melihat dadanya Nur Muhammad, maka jadilah ia alim mulia dan mujtahid. Dan ada setengah melihat belakangnya Nur Muhammad, maka jadilah ia tawaddu' dan berpelakuan taat terhadap pekerjaan syarak. Dan ada setengah yang melihat dua lambungnya Nur Muhammad, yakni rusuk Nabi, maka jadilah ia berperang sabilillah, orang yang berjihad. Dan ada yang setengah melihat perutnya Nur Muhammad, maka jadilah ia qanaah, yakni orang yang cukup, orang yang mencukupi, orang yang memadai, dan orang yang zahid. Dan ada yang setengah melihat kedua-dua lututnya Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud, yakni orang yang beribadat kepada Allah. Dan ada yang setengah melihat kedua-dua kakinya, maka jadilah ia tahu berburu. Dan ada yang setengah melihat bawah dua tapak kakinya Nur Muhammad tu, maka jadilah ia orang yang perjalanan. Siapa yang lihat bawah dua tapak kakinya Nur Muhammad, maka jadilah ia orang perjalanan, yakni orang salikin. Mungkin kita tengok bawah tapak kaki dia, kita ni jadi orang perjalanan, ya. Dan ada yang setengah melihat bayang-bayangnya Nur Muhammad, maka jadilah ia penyanyi dan orang yang bermain gendang. Tu. Siapa yang lihat bayang-bayang Nur Muhammad di alam lahud, dia jadi penyanyi di alam dunia, dan dia jadi bermain gendang. Tak tahulah gendang apa. Gendang terbuka qasidah lah. Terdapat setengah mereka itu, yakni sekaliannya roh yang lain, yang tak nampak sesuatu daripadanya Nur Muhammad dalam qindil, yakni dalam pelita tersebut. Ada setengah-setengah roh yang ketika dia tawaf, dia tasbih memuji Allah, masa tu tak ada kafir Islam lagi, semua masa tu fitrah belaka, ya. Jadi masa ada setengah-setengah roh yang tawaf sekali dengan kita di alam lahud dulu, di keliling kindil, yang di keliling pelita yang Nur Muhammad duduk tu, ada setengah yang kata musannif tak nampak langsung daripada rupa Nur Muhammad, dia tak nampak apa. Lepas tu jadi apa? Maka jadilah mereka, yakni mereka yang tak nampak Nur Muhammad tu, Yahudi dan Nasara, atau orang kafir, atau orang musyrik dan majusi. Tu. Wala'iyyazubillah lah. Kita ni mudah-mudahan tak jadilah seperti mereka tu. Dan ada setengah mereka pula tidak nampak sesuatu daripadanya, yakni tak nampak langsung daripadanya Nur Muhammad, langsung tak nampak apa pun. Maka jadilah ia dakwaan bagi ketuhanan, yakni orang-orang yang mendakwa Tuhan, yang menyatakan dan mengaku diri dia Tuhan, seperti Fir'aun dan lain-lain segala kufar, Namrud dan sebagainya. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh segala makhluk dengan solat atas rupa Ahmad dan tidur atas rupa Muhammad. Ni kata musannif, hampa semua kena tahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni menyuruh semua makhluk tu solat tu atas rupa Ahmad. Ahmad terkenal di langit, Muhammad tu terkenal di bumi. Satu orang yang sama tapi dua nama yang berbeza. Muhammad dalam kalangan orang bumi kenal dah, di kalangan dia ahli langit kenal dengan nama Ahmad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi berdiri itu bagi orang solat adalah umpama huruf alif. Diri kita semua ni ibarat huruf alif, dan rukuk itu seperti huruf ha. Rukuk seperti huruf ha, dan sujud itu seperti huruf mim. Sujud tu seperti nampak mim,
dan duduk itu adalah seperti dal. Jadilah Ahmad. Betul kita kata kita yang sembahyang. Betul apa? Pasal kita lihat pada zahir pun, hal keadaan kita sembahyang tu berdiri itu alif, lepas tu ha, mim, dal. Siapa yang sembahyang? Siapa yang menghadap Allah? Muhammad lah. Mana ada orang lain? Kita ni Muhammad lah. Bukan kita Rasulullah, bukan. Diri kita tu sudah hilang. Yang menerima kefarduan solat tu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Mi'raj. Apa? Nabi-nabi yang minta tak dapat, hanya satu orang saja minta dapat. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Rabi'atul Adawiyah pun minta nak lihat Allah. Allah tak bagi. Allah kata kalau kamu nak lihat aku ni, aku kena tunggang balikkan dunia ni. Dan sekalian jadi darah-darah makhluk ni kena jadi tebusan untuk kamu lihat aku. Betul tu. Kamu tak mampu lihat aku, wahai Rabi'atul Adawiyah. Kamu akan jadi debu yang halus. Akan hancur binasa. Tak boleh. Jadi yang boleh lihat Allah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghadap Allah Taala siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Mi'raj. Yang duduk bersama-sama di belakangnya itu para nabi rasul-rasul alaihi wasallam. Hadir ketika mana dia sembahyang di Baitul Maqdis tu. Hadir para aulia, hadir para roh orang soleh, siddiq dan orang-orang syuhada, dan roh orang mukmin turut hadir. Kalau kita beriman, kalau kita mukmin, kita hadir malam Nabi Isra Mi'raj tu. Kita hadir sekali dengan Nabi. Maka ketika itu semua yang hadir tu tak ada. Yang hadir tu semua roh lega lah. Arwah-arwah lega yang hadir bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada alam musyahadah, alam penyaksian. Maka dia duduk dengan Nabi, hilanglah mereka. Yang sembahyang tu Nabi. Pasal depa tu tak ada, yang hadir semua roh tu hilang lega. Di bawah kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungnya Rasul itu disebabkan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nampak besarnya, hebatnya Rasulullah kerana kebesaran dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Allah Taala menjadikan makhluk atas rupa Muhammad, atas rupa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepalanya yang bulat itu adalah seperti mim yang pertama. Ni kita ni, mim. Kepala yang bulat ni mim yang pertama. Dua tangannya itu seperti ha, dan perutnya itu seperti mim yang kedua, dan dua kakinya adalah seperti dal. Mim ha, mim dal. Kitalah Muhammad. Makna kata nak bagi tahu, aku jadikan sekalian yang ini untukmu wahai Muhammad. Ni kamu lah semua. Semuanya, semua alam, seluruh alam ni Tuhan jadikan untuk Muhammad, dan Muhammad itu untuk Allah. Ni cerita, ada hadis disebut dalam tu. Dan tidak dibakar seorang daripada segala orang kafir itu atas rupanya Muhammad, sehingga digantikan rupa mereka dengan rupa babi. Musannif kata, seorang yang Allah tak ada nak hukum dia, seseorang yang Allah tak ada nak seksa dia, daripada kalangan yang kafir, daripada kalangan yang bantah ingkar akan Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan bakar dia, Allah tak akan seksa dan hukum dia atas rupa manusia. Atas rupa manusia Allah Subhanahu wa taala tak akan hukum dan seksa dia, kerana rupa manusia itu terbitnya Muhammad. Rupa manusia itu adalah ibaratnya mim ha mim dal, rupa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal-usul kejadian. Wahai segala orang yang beriman, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya pada azali Allah Subhanahu wa taala itu hak lagi esa dengan zatnya dan lengkap dengan segala sifatnya. Tidak ada suatu pun daripada makhluknya yang bersamanya Allah. Jadi kata musannif, kita semua kena tahu bahawa Allah Ta'ala tu sejak azali lagi adalah esa. Ini Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat qadim. Yang ni tak ada permulaan bagi ada. Wujud Allah Ta'ala tu sendiri-sendiri, dan tak ada kesudahan bagi ada. Dan ketika Allah, dan wujud Allah Subhanahu wa taala tu tak duduk dalam masa tu, yang qadim tu tak ada permulaan bagi ada. Dan Allah Ta'ala tu zat, sifat dan esa, tunggal, tak bersekutu dan tak bersama-sama dengan siapa-siapa pun untuk nak tadbir alam ni. Tak ada. Allah Ta'ala tu wujud dia sendiri-sendiri, dan dia tu esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tak ada satu setara pun yang nak setara dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun yang Allah Taala perlukan. Malaikat pun Allah Taala tak perlukan untuk Allah Taala nak bangunkan kerajaannya. Tak. Jadi semua yang Allah Taala buat tu kerana nak bagi tahu Allah Taala suka dikenali. Kana Allah wa la syai'un ma'ahu. Adalah Allah Taala itu dan tiada sesuatu bersamanya. Wujud Allah Taala tu sendiri-sendiri, tak ada sesuatu pun yang bersama dengannya.
Apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri mengkehendaki menyatakan segala keajaibannya, dan apabila Allah Taala tu nak dia dikenali, Allah Taala nak dia kenali supaya semua makhluknya tu mengenalinya, melihat keajaiban dan keagungannya, dia suka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفني. Kuntum kanzan makhfiyan, aku adalah perbendaharaan tersembunyi, kata Allah. Aku ni perbendaharaan tersembunyi, maka aku suka diperkenalkan, aku suka dikenali. Allah Ta'ala tu suka diri dia dikenali. Maka sebab itu aku jadikan segala makhluk supaya aku dikenali. Allah Ta'ala suka dikenali. Allah Ta'ala jadikan kita ni pasal Allah Ta'ala nak dia tu dikenali. Maka barang siapa yang mengaji nak kenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala kasih dia. Pasal Allah Ta'ala suka diri dia dikenali. Kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala suka diri dia dikenali. Oleh itu yang pertama sekali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala makhluk itu ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada tiada kepada ada. Nur Muhammad tu bukan Tuhan lah. Nur Muhammad tu makhluk. Jangan i'tiqad Nur Muhammad tu Tuhan. Jangan i'tiqad Nur Muhammad lah yang berserta dengan Allah. Tak. Tak ada siapa-siapa yang berserta dengan Allah. Wujud Allah sendiri-sendiri lah. Nur Muhammad tu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala nak diri dia tu dikenali. Maka dia jadikan Nur Muhammad untuk diri dia tu dikenali. Dia suka diri dia dikenali kerana dia dan Nur Muhammad terkebik sekalian makhluk. Maka dia suka dikenali. Maka Nur Muhammad itu pun duduk dalam alam, ada masa, ada permulaan bagi ada, dan ada kesudahan bagi ada. Nah, jadi Nur Muhammad duduk dalam masa, maka makhluk, alam, tak ada i'tiqad dia tu Tuhan. Salah. Pasal Tuhan tu tak ada permulaan bagi ada, dan tak ada kesudahan bagi ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri wa fi riwayatin ruhi. Awal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nurku, dan pada satu riwayat dikatakan ruhku. Kemudian sekalian alam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebab Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah tersebut sebelum ini kerana firman Allah Taala dalam hadis qudsi. Jadi sekalian alam ini dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tabarruk, cumlah tanah, cumlah diri sendiri. Semuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Muhammad. Sebab dia jadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri kita dengan Muhammad tu dah sama dah. Tak terpisah dah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah bersama-sama kamu itu ada Rasulullah. Kita dengan Rasulullah tu terpisah jauh ke? Tak. Dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtul asya' li ajli. Khalaqtul asya' li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Aku jadikan segala perkara itu kerana engkau ya Muhammad, dan aku jadikan engkau itu kerana aku. Yakni dijadikan Nur Muhammad itu tanpa wasitah sesuatu apa jua pun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang kedua ni masuk kepada fasal yang kedua pada kejadian Adam alaihi salam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikat keduanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana keduanya itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni kita lewat sikit, walaupun macam mana pun kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak kerana semuanya ini ketentuan daripadanya dan baik belaka. Tak ada satu pun yang buruk. Cuba kita lihat pada malam ni hujan. Jadi hujan pada malam ni adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. So kita buat majlis bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama dengan mereka yang bersama dengan Rasulullah. Majlis Syekh Muhyiddin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok, hujan berhenti dah. Hujan turun tadi tu nak bagi tahu kata rahmat turun pada tempat tersebut. Ada satu hadis bagi tahu Allah Taala turun ke langit dunia. Bukan dia turun. Hadis tersebut nak bagi tahu kata rahmat Allah Subhanahu wa taala turun bagi mereka yang nak kepada Allah Subhanahu wa taala turun rahmat tu. Jadi hujan turun ni merupakan salah satu petanda rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama dengan Allah, marilah kita bersama-sama dengan Rasulullah, latih diri kita. Jangan lekang mengaku murid bagi mereka itu. Pasal fana' fi syah tu adalah fana' fi wahdaniyah Allah. Fana' pada wahdaniyah Allah Subhanahu, fana' fi wahidiyah Allah. Fana' pada
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia naik pada fana' fi rasul. Fana' fi rasul ini adalah fana' fi wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala, fana' dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mi'rajkan tu, ketika itulah dia fana' fi wahdaniyat, fana' fi sifat. Di Mi'raj tu, pasal dia melihat semua ni perbuatan Allah. Semua ni sifat-sifat Allah. Hinggalah dia duduk pada perbatasan yang wujud yang muhaddas, wujud yang baharu dengan wujud yang qadim, wujud yang tiada permulaan bagi ada, wujud yang sedia ada dah. Maka wujud yang baharu tu semua sudah tak ada. Sudah tenggelam. Dia ibaratkan satu biji sawi yang ditauk dalam lautan yang luas lagi dalam. Yang ada hanya lautan yang luas lagi dalam. Aku dah tak nampak dari biji sawi. Yang aku nampak hanya laut semata-mata. Maka laut itulah lautan ahadatullah. Dia fana' dalam ahadatullah. Dia fana' fi zat, fana' dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu dia menghadap Allah Taala. Masa tu, jadi kita ni kaifiat adab yang kita buat ni adalah amalan, adalah kaedah untuk kita nak berjalan pada tiap-tiap alam. Pasal memang kita berjalan. Kita dah berjalan pada alam Nahut, turun dah ke alam Jabarut, turun dah ke alam Malakut, dan sekarang kita duduk di alam Mulki pun turun dah, dan sekarang kita duduk di alam Nasut, alam yang kelima. Yang lepas ni kita beralih masuk ke alam Barzakh dan beralih masuk ke alam akhirat. Ni kita ni jadi siapa-siapa yang buat kaifiat adab, dia akan senantiasa merasai perasaan alam Barzakh. Siapa-siapa yang terima talqin syahadah, dia sudah ditarik masuk dalam alam Barzakh. Hal keadaan sedap dan sedap sebenarnya sudah ditarik masuk. Satu sedikit demi sedikit perasaan dia kepada dunia, yakni kepada alam ajsam dan segala ahli dan isinya, dia sudah dikikis dan tak mau dah. Dia nak kepada baik. Itu tanda sudah ditarik masuk. Kemudian bila dia sudah ditarik masuk, dia tidak diasuh, dia tidak dibimbing, tidak ditarbiyah, tidak dipimpin jalan tangan dia tu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia akan terlekat di alam misal. Dia akan berkira dengan mimpi, dia akan berkira dengan sihir, dia akan berkira dengan saka-baka. Sedangkan barang tersebut ghuyub dan ghaib, di bawah kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dah hantu raya. Ketika Nabi SAW Mi'raj tu, cerita lagi ke pasal hantu raya? Cerita lagi ke pasal tuyul? Tak ada dah. Yang Nabi cerita tentang keagungan kebesaran Allah. Tak ada dah. Yang aku nampak keagungan kebesaran Allah. Yang aku nampak keagungan kebesaran Allah. Tak nampak lain. Yang tu nak kena zauq. Pasal musyahadah Allah Subhanahu wa taala ni, musyahadah kita, mata hati kita musyahadah akan hak Allah Subhanahu wa taala tu bizauqi, dengan zauq. Dalam kitab Jauharus Sufiyah ada sebut. Musyahadah tu dengan zauq, dengan rasa, dengan asyik. Nak rasa tersebut, dia kena duduk dengan orang yang ahli rasa. Perjalanan ni perjalanan rasa. Bukan perjalanan pada tinta dan kertas. Tak. Jalan kita adalah jalan rasa. Rasa perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita tu dua keadaan. Satu berjalan pada kaki zahir, satu berjalan pada kaki batin. Kalau kaki zahir tu dah tak sihat, dah tak larat, dah kena potong, kaki batin tetap berjalan. Kaki batin tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau lidah, kalau mulut sudah terkunci, tertutup, sudah ditarik oleh Allah nikmat untuk bercakap-cakap dan berzikir kepada Allah Taala, lidah batin jangan tinggal daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Teruskan perjalanan tersebut. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Jangan terlekat di mana-mana. Pasal semua ni sebenarnya sedang diuji. Kamu kena terima ketentuan dan kamu kena sungguh-sungguh nak pergi kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama murabbi, bersama-sama mursyid, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal murabbi, jangan tinggal mursyid, jangan tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi sungguh-sungguh. Ni amalan yang kita tak buat kaifiat hari-hari ni adalah amalan berjalan pada tiap-tiap alam. Berjalan. Kalau takdir Allah Subhanahu wa taala dapat dibuka akan kepada kita itu mubasyarah. Dibukakan kepada kita itu basairah, makna kata kegembiraan akan dibukalah kepada kita. Itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun mata hati rasalah. Perjalanan yang itu adalah perjalanan rasa. Dia bukan perjalanan khayalan pada akal dan mata kita tu. Kalau kita pandang mata hati, kita masih lagi nampak. Hak tu adalah nampakkan khayal. Nampakkan mata yang cuba mengkhayalkan, membayang dan mengimajinasikan sesuatu bentuk batang tubuh. Tak boleh. Hak tu kena buang. Pasal itu tasawur. Perjalanan kita adalah perjalanan rasa. Pasal itu kata Abu Ya, pandang dengan mata hati basirah hingga terbit ke mata kasar. Pandang dengan mata hati basirah, sekaliannya ini perbuatan Allah hingga terbit di mata kasar. Semua ini perbuatan Allah. Melihat pokok, nampaklah perbuatan Allah.
Allah yang terbitkan pokok tu. Allah yang zahirkan pokok tu. Allah lah yang jadikan pokok tu daripada tiada kepada ada. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan ketuhanan bernama Allah. Ni kena nampak sungguh-sungguh ni. Kena pandang musyahadah sungguh-sungguh. Pasal kalau tak musyahadah sungguh-sungguh, dia takkan nampak Allah. Kata Siti Rabi'atul Adawiyah, anak murid dia kata kepadanya, "Hai Rabi'atul Adawiyah, guru kami, marilah keluar. Marilah kita melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala." Kata Rabi'atul Adawiyah, "Wahai muridku, pergilah kamu lihat, aku tak mahu dah keluar." Pasal apa? Pasal daripada aku melihat kejadiannya, lebih baik aku melihatnya. Adakah kamu nampak Allah, wahai Rabi'atul Adawiyah? Kalau aku tak nampak dia, aku tak sembahlah dia. Kata Rabi'atul Adawiyah, sekiranya aku tidak melihat Allah, macam mana aku nak sembah Allah? Melihat apa? Melihat musyahadah fi af'al. Maka dia melihatlah semuanya ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nak kena rasa. Musyahadah kita tu musyahadah yang kena rasa. Musyahadah bi zauqi. Pasal musyahadah ni ada 3 tahapan. Pertama musyahadah fi af'al. Yang kedua musyahadah fi sifat. Yang ketiga musyahadah fi zat. Jadi yang kita duk latih ni adalah musyahadah fi af'al. Jadi kita nak kena lalu alam-alam tu. Alam ajsam. Lepas dah, lalu dah. Semua tenggelam, hancur, binasa. Lepas tu pandang alam ajsam dan segala isinya, yakni alam jami', alam jami' di belakang. Alam ajsam tu duduk di bahagian belakang. Alam misal, yakni alam makhda' dan juga isi dan ahlinya duduk di bahagian bawah. Yakni iblis dan bala tenteranya bahagian bawah. Tak mampu meninggi selamanya hancur. Bagaimana negara hancur kena air mutlak. Syurga dan segala nikmatnya makna alam baqa' di bahagian atas. Dan semuanya itu hancur lebur, tenggelam di dalam fana' fi syekh. Yang ada hanya syekh, yang ni pun syekh, bawah pun syekh, belakang pun syekh, depan syekh, semua syekh belaka. Makna syekh fana' fi wahidiyah Allah. Fana' dengan perbuatan Allah. Semua ni perbuatan Allah. Musyahadah dah tu. Hak tu dah musyahadah dah. Dia dah nampak dah perbuatan Allah. Pasal tu Rabi'atul Adawiyah kata, aku takkan sembah Allah kalau aku tak nampak dah. Aku nampak dah. Maka Allah Ta'ala tu az-zahiru, zahir, bagi orang yang salih, bagi orang-orang yang nak menuju dah, yang salikin. Dan Allah Ta'ala al-batin, bagi orang-orang yang tak nampak, yang buta mata hatinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat Allah tak lah ni? Lihat tak? Siapa yang bercakap ni? Saya bukan Allah dah, bukan. Tak ada mengaku macam tu. Nak bagi tahu ke tahap gerak tu, la tataharraqu zarratan illa biiznillah. Tak bergerak sezarah melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu. Makna dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaliannya ini adalah perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah Taala belaka ni. Baik buruk perbuatan Allah Subhanahu wa taala belaka. Baik kita syukur, buruk kita buat, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada ahli-Allah baik pun dia syukur, taubat buat jahat pun, buat buruk pun dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalikkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandang dengan mata hati basirah, ya. Ini kita nak berjalan ni. Macam Fulan tak apalah, selesai dah tugas dah. Dia dah meninggal dah. Makna dah selesai dah. Dah sampai hukum dah, cukup dah, tugas dah selesai dah. Kita ni pasal apa Tuhan tak ambil lagi? Jangan tanya pasal apa tak ambil lagi. Pasal tugas kamu belum selesai. Selesaikan tugas kamu dulu sebagai mukallaf, sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Buang segala yang ada yang nak kepada Allah Taala. Marilah kita sama-sama buat persiapan untuk meninggal dunia. Kita nak tinggalkan dunia ni, jangan kita bawa. Pasal dunia ni barang yang kita kena tinggal. Yang kita bawa tu adalah iman dan taat. Yang kita bawa tu bersama-sama dengan kita tu adalah ruh dan jasad. Nak buat tu adalah perkara-perkara iman dan taat yang kita nak kena buat. Yang kita tinggal tu adalah dunia dan segala barang yang menipu kita. Tinggal. Jangan tertipu dengan dunia dah. Ni kita nak berjalan ni. Adakah dunia tersebut boleh bagi manfaat kepada kita? Macam mana kisah yang saya dah cerita dahulu. Kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri nak bagi tahu kata dunia tidak boleh bagi manfaat apa pun. Nak bagi tahu kata kisah tu nak bagi tahu kata tak ada sesuatu pun yang boleh bagi manfaat mudarat. La haula wala quwata illa billah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya upaya. Masuk Hasan Al-Basri dengan seorang pembesar raja, ya, dalam satu majlis dia raja. Yang majlis dia raja tersebut buat dia satu perhutanan, satu hutan. Masuk dia dan dia melihat satu kepelikan pada orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Satu kumpulan daripada kumpulan tentera masuk dalam kemah, kemudian keluar daripada kemah. Kumpulan kedua daripada golongan doktor dan tabib-tabib masuk dalam kemah, keluar daripada kemah. Kumpulan ketiga, kumpulan yang daripada apa? Kumpulan yang daripada pembesar-pembesar diraja, kumpulan yang daripada wanita-wanita jelitawan masuk dalam kemah, keluar daripada kemah. Yang keempat yang terakhir, raja dan segala pembesar dah masuk kemah, keluar kemah. Hasan Al-Basri pelik, ni apa dia ni? Perkara apa yang pada buat ni?
Tanya dia kepada pembesar dia, apa perkara yang hamba sudah buat ni? Apa yang ada dalam kemah tu? Kata pembesar tersebut, dalam kemah tersebut ada makam, ada kubur anak kepada raja tersebut. Habis tu kenapa yang masuk satu kumpulan ni masuk, kumpulan lain malah masuk keluar, masuk keluar ni apa cerita ni? Sebenarnya kami sedang melatih diri kami nak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tu? Mula-mula masuknya kumpulan askar dan tentera dalam kemah tersebut. Dikatakan askar dan tentera dalam kemah tersebut melihat ketika di makam puteri si raja tersebut. Katanya askar, kalaulah senjata-senjata kami ini mampu menyelamatkan kamu, nescaya kami akan selamatkan kamu. Namun kami tak ada daya upaya melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarlah tentera tersebut. Masuk pula golongan-golongan tabib dan doktor. Kata pula, kalaulah perubatan kami, ubat-ubatan kami dan kepakaran kami mampu menyembuhkan kamu daripada mati ni, nescaya kami akan tolong kamu sampai habisnya. Namun kami tak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak latih sementara tu, nak suruh tawakal, nak suruh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sementara tu. Masuk pula wanita jelitawan. Kata pula wanita-wanita tu, kalaulah kecantikan kami, jelitanya kami ini dapat membantu kamu ketika kamu nak mati, nescaya kami akan jual jelita kami kat kamu. Namun kejelitawan kami, kecantikan kami tak bagi manfaat pun kat kamu. La haula wala quwata illa billah, melainkan dengan kekuasaan dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk pula raja dan pembesar-pembesar dah. Kata raja dan pembesar dah, kalaulah takhta dan jawatan kami ini mampu memberikan pertolongan kepada kamu, nescaya kami akan tolong segera kamu. Namun takhta dan jawatanku ini, pangkatku, tak mampu memberikan pertolongan kepadamu walaupun sezarah. Oleh itu yang berikan pertolongan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku la haula wala quwata illa billah. Barulah Hasan Al-Basri faham akan keadaan dan suasana tersebut, bahawasanya semuanya itu pulang dan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kita kejar? Tak ada dah. Melainkan kita nak latih diri kita ni buat persiapan untuk nak tinggalkan dunia, nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama Allah, bersama dengan Rasulullah, bersama-sama dengan mereka yang bersama dengan Rasulullah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إن هذه منك يا الله وإليك يا الله، فتقبل منا كما تقبلته من شيخنا ومولانا سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني، وببركته وشفاعته ومعاجلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. موجود إلا الله